Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek Otok Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Sehingga saat ini ada ramai rakyat Malaysia yang tertanya-tanya siapakah Jufazli Syed Ahmad di dalam percaturan kuasa dan percaturan politik negara Malaysia. Sehingga hari ini Pak Cik Mak Cik ada ramai mahacai-mahacai parti politik daripada parti UMNO maupun parti DEP maupun parti PKR yang tertanya-tanya siapakah Jufazli Syed Ahmad yang seringkali mengkritik semua ahli-ahli politik serta parti-parti politik di negara Malaysia. Ada ramai pemerhati-pemerhati serta pencatur kuasa di negara Malaysia ini tertanya-tanya siapakah Jufazli Syed Ahmad, sehingga saya antara penganalisis politik bebas yang paling ditakuti oleh ahli-ahli politik veteran seperti Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka untuk hari yang sangat istimewa ini Pak Cik Mak Cik Otok Arung, saya akan memperkenalkan diri saya dan saya akan memberi pencerahan secara transparan dan terbuka kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Siapakah Jufazli Syed Ahmad sehingga menyebabkan ramai ahli-ahli politik tidak boleh tidur dengan tenang dan nyenyak dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Perkara pertama Pak Cik Mak Cik Otok Arung, saya suka mengambil perhatian anda semua. Saya adalah penganalisis politik bebas. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli mana-mana parti politik. Saya tidak pernah menyertai mana-mana parti politik sehingga saat ini di dalam politik negara Malaysia. Saya bukan ahli parti DAP, saya bukan ahli parti UMNO, saya bukan ahli parti PKR, saya bukan ahli parti Amanah, saya bukan ahli parti Warisan Sabah, saya bukan ahli parti Bersatu. Saya adalah warga negara Malaysia, saya adalah rakyat Malaysia, saya adalah graduan master dalam bidang sains politik. Saya adalah graduan sarjana muda dalam bidang sejarah Pak Cik Mak Cik. Maka suka saya ingin ingatkan kepada Pak Cik Mak Cik Otok Arung, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Nama penuh saya adalah Jufazli bin Syed Ahmad. Saya berumur 31 tahun. Saya masih single and available. Saya beragama Islam. Saya anak bumi putra di dalam negara Malaysia. Nama bapa saya Syed Ahmad bin Abdul Jain. Nama ibu saya Juselin binti Nahuda. Saya dilahirkan di negara Malaysia ini Pak Cik Mak Cik. Saya bukan dilahirkan di negara Indonesia, saya bukan dilahirkan di negara Filipina, saya bukan lahir di negara Brunei, saya bukan lahir di negara Singapura. Saya adalah warga negara Malaysia dan saya bangga menjadi anak Malaysia. Saya bukan memegang kewarganegaraan Indonesia ataupun memegang kewarganegaraan Filipina seperti apa yang diuar-uarkan oleh mahacai-mahacai semua parti politik. Saya juga ingin menyatakan di sini ya Pak Cik Mak Cik Otok Arung, berdasarkan latar belakang pendidikan sebelum ini di peringkat sekolah menengah, di peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, saya tersenarai sebagai antara pelajar cemerlang STPM Malaysia tahun 2008 yang lalu kerana saya mendapat CGPA 4.00. Saya tersenarai sebagai antara top 6 students peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia di negeri Sabah tahun 2008 yang lalu dengan CGPA 4.00. Saya lahir daripada sekolah luar bandar, sekolah kampung Pak Cik Mak Cik, dan saya bangga untuk menyatakan saya adalah anak didik yang dilahirkan oleh sekolah yang terbaik, sekolah luar bandar yang cemerlang dan hebat di Sabah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Balung Tawau Sabah.
sebagai generasi baru kelahiran sekolah kebangsaan luar bandar dan kampung, saya meneruskan pengajian pendidikan peringkat sarjana muda di Universiti Malaysia Sabah. Saya menyambung pengajian dalam bidang sejarah. Saya mempunyai kepakaran dalam mengkaji sejarah Tanah Melayu di Semenanjung Malaysia. Saya juga mempunyai kepakaran dalam mengkaji asas sejarah Sabah Sarawak. Saya juga mempunyai kepakaran asas dalam mengkaji sejarah negara Amerika Syarikat, sejarah negara-negara Eropah, sejarah negara Asia seperti China, Jepun, Korea Selatan dan Korea Utara. Maka selepas tamat pengajian pendidikan peringkat sarjana muda sejak tahun 2012 yang lalu, saya menyambung pengajian di peringkat master degree di Universiti Kebangsaan Malaysia, salah satu universiti terbaik di dalam negara Malaysia. Saya menyambung pengajian master degree level dalam bidang sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia Cawangan Bangi, Selangor, Pak Cik Mak Cik. Ketika itu saya telah menyertai silibus pendidikan pengajian master level bermula tahun 2013 hingga tahun 2015. Maka saya telah mendapat CGPA 3.97. Selain daripada saya mendapat pengiktirafan menerima pingat emas daripada Persatuan Sejarah Malaysia kerana kecemerlangan akademik di peringkat degree, saya juga telah diiktiraf antara graduan cemerlang peringkat master level untuk bidang pengajian sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2015 yang lalu. Saya dengan sangat bangga ingin menyatakan sebagai anak Bumi Putra, sebagai anak Malaysia, saya mempunyai kepakaran khusus dalam pengkajian sistem politik negara Malaysia. Saya mempunyai kepakaran khusus untuk mengkaji sistem kepimpinan politik, ahli-ahli politik di dalam negara Malaysia, tidak kira ahli-ahli politik kerajaan, ahli-ahli politik pembangkang maupun ahli-ahli politik bebas. Saya mempunyai kepakaran mengkaji sistem politik di Sabah, Sarawak maupun di Malaya. Saya juga mempunyai asas pengkajian penyelidikan untuk politik antarabangsa, politik Islam dan juga pengkhususan dalam pengkajian perspektif ekonomi politik Malaysia. Maka saya telah diiktiraf antara graduan Master Sains Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapat grade cemerlang A solid untuk tesis penyelidikan peringkat master degree saya, yang mana kajian tesis tersebut mengkaji secara mendalam tentang empire kuasa politik Abdul Taib Mahmud di Sarawak. Dan selain daripada itu juga tesis penyelidikan tersebut telah diterbitkan dalam satu bentuk buku ilmiah sejak tahun 2016. Dan saya sangat bangga bahawa buku tersebut telah ramai dibeli oleh rakyat Malaysia dan dibaca. Maka saya bukan sahaja penganalisis politik bebas, bukan sahaja penyelidik dalam korpus ilmu sains politik, tetapi saya juga merupakan penulis yang telah muncul dalam sistem politik negara Malaysia, menggegarkan sistem politik negara Malaysia sehingga banyak kerajaan yang tumbang kerana kerja-kerja analisis politik Jufazli Syih Ahmad selaku penganalisis politik bebas. Sebelum ini saya pernah bekerja sebagai pensyarah. Saya pernah mengajar kursus metodologi penyelidikan dan kursus Perlembagaan Persekutuan Malaysia di salah sebuah universiti swasta di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya juga pernah bekerja sebagai pegawai bank, salah satu bank terkemuka di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya juga pernah bekerja sebagai
eksekutif pemasaran di salah sebuah syarikat F&B antarabangsa yang cukup dikenali di negara Malaysia juga. Tetapi sehingga saat ini saya telah fokus dengan profesion pekerjaan saya sebagai penganalisis politik bebas yang tidak terikat dengan mana-mana institusi kerajaan maupun institusi swasta. Kerana saya tidak mahu analisis politik saya secara objektif dan rasional itu ditapis oleh mana-mana institusi kerajaan maupun institusi swasta yang mempunyai kepentingan politik. Maka saya memilih untuk bekerja sendiri sebagai penganalisis politik bebas, sebagai penyelidik bebas yang tidak terikat dengan mana-mana kepentingan parti politik, mana-mana pihak di dalam negara Malaysia yang mencatur kuasa dan mencatur politik di negara ini. Pak Cik Mak Cik, dari segi rekod kecemerlangan dan pencapaian yang lain, sepanjang peringkat pendidikan pengajian tinggi, saya pernah diiktiraf sebagai antara pendebat terbaik Malaysia dalam acara-acara pertandingan debat nasional anjuran Majlis Debat Universiti Malaysia. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu saya pernah diiktiraf antara pendebat terbaik dalam negara Malaysia untuk acara debat tahunan seperti debat Piala Perdana Menteri di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya pernah diiktiraf antara pendebat terbaik untuk penganjuran debat Integriti Nasional, anjuran Institut Integriti Malaysia di era Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Saya juga pernah diiktiraf sebagai antara pendebat terbaik untuk edisi debat alam sekitar Malaysia, anjuran Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan anjuran Kerajaan Malaysia di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak juga. Sebelum ini saya pernah diiktiraf sebagai antara pemidato terbaik di rantau negara ini, yang mana saya pernah menyertai pertandingan pidato politik anjuran Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri ke-6 Malaysia dan anjuran Parti UMNO, salah satu parti kerajaan sebelum ini di Putrajaya. Saya telah diiktiraf sebagai juara pemidato terbaik untuk rantau Borneo dan saya antara tersenarai sebagai top 4 pemidato untuk pertandingan pidato politik Piala Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan anjuran Kerajaan UMNO satu ketika dahulu. Di samping itu juga saya pernah diiktiraf sebagai juara pidato untuk pidato kemerdekaan di negeri Sabah. Saya pernah terlibat dengan pelbagai siri pertandingan orator di peringkat kebangsaan sehingga saya antara pemidato dan pendebat yang diguruni oleh ramai pihak Pak Cik Mak Cik. Maka kemahiran saya berpidato dan menghasut rakyat itu sebenarnya saya asah bakat kemahiran komunikasi dan orator ini sejak di bangku sekolah menengah, sejak di peringkat universiti lagi. Maka ini adalah satu advantage untuk saya dalam percaturan kuasa politik Malaysia untuk memberi pencerahan politik kepada rakyat Malaysia, untuk memberi kesedaran politik kepada rakyat Malaysia, walaupun saya tidak menggunakan apa-apa skrip dalam semua slot video YouTube saya di sini, Pak Cik Mak Cik. Maka berdasarkan rekod disebabkan saya antara penganalisis politik bebas yang sangat-sangat popular dan sangat-sangat kontroversi dalam negara Malaysia sejak tahun 2015 sehingga tahun 2020, Pak Cik Mak Cik. Sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran memahami sistem politik negara Malaysia, saya telah aktif menggunakan semua platform media sosial untuk menzahirkan pandangan dan pendapat saya tentang ahli-ahli politik Malaysia dan parti-parti politik kerajaan di dalam negara Malaysia.
Dan secara tidak sengaja, kenyataan-kenyataan politik saya di dalam semua platform media sosial telah membawa tsunami kepada politik negara Malaysia bermula tahun 2016. Semua video, penulisan dan catatan di dalam media sosial yang saya tulis dan saya suarakan telah mula viral di dalam negara Malaysia ini sehingga saya ditangkap secara politik, ditangkap secara diktator, saya ditangkap secara zalim, tidak mengikut undang-undang dan perlembagaan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia ini, Pak Cik Mak Cik. Disebabkan saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik, pakar dalam kajian rasuah, pakar dalam kajian ahli-ahli politik yang merompak duit negara, saya mempunyai kepakaran khusus untuk menemui dan mencari bukti-bukti jenayah rasuah ahli-ahli politik seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, seperti Tan Sri Musa Aman, seperti ahli-ahli politik yang lain. Maka apabila saya mempunyai keberanian dan kehebatan untuk bercakap tentang isu-isu kontroversi yang berprofil tinggi ini, maka ahli-ahli politik dan mahacai-mahacai parti politik di dalam kerajaan, khususnya di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN tahun 2016, ada banyak laporan-laporan polis palsu yang dilakukan ke atas saya. Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan UMNO BN mula menangkap saya secara diktator, secara politik pada 9 November 2016 lalu, Pak Cik Mak Cik. Kerana musim itu adalah musim kritikal, tidak lama lagi PRU 14, maka disebabkan populariti saya sebagai penganalisis politik bebas di platform Facebook mencecah ratusan ribu followers, dan semua post-post penulisan serta live video itu disebarluaskan oleh netizen-netizen, terutamanya rakyat Malaysia, maka Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN terancam dengan suara keramat Jufazli Syih Ahmad. Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan UMNO BN menangkap saya ketika itu juga kerana saya membongkarkan skandal rasuah kayu balak Tan Sri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah dan bekas Menteri Keuangan Sabah ketika itu, Pak Cik Mak Cik. Dan post itu memang viral dan disebabkan ramai rakyat Sabah tidak suka dengan kepimpinan Tan Sri Musa Aman dan kepimpinan kerajaan UMNO BN ketika itu, yang banyak skandal merompak, maka akhirnya saya juga ditangkap oleh Tan Sri Musa Aman, oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Datuk Seri Zahid Hamidi pada 9 November 2016 lalu. Penangkapan tersebut adalah permulaan karier saya semakin popular sebagai penganalisis politik bebas. Ketika itu heboh kes penangkapan politik Jufazli Syih Ahmad, sehingga nama saya semakin popular kerana kesilapan percaturan politik Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tan Sri Musa Aman. Kerana mereka fikir jika mereka menangkap saya, jika UMNO BN menangkap saya akan diam, saya akan takut dan saya akan berhenti untuk bersuara di dalam negara Malaysia. Tetapi tangkapan itu memang silap apabila ada ramai pihak membantu saya untuk menang dalam kes tangkapan politik tersebut. Dan semua kes mahkamah saya di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, Tan Sri Musa Aman dan UMNO BN, semua kes mahkamah tersebut saya menang, Pak Cik Mak Cik, dan banyak kes mahkamah saya terpaksa ditutup kerana Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerajaan UMNO BN ketika itu tidak mempunyai apa-apa bukti jenayah untuk mendakwa saya di dalam mahkamah Malaysia. Maka mereka mengaku kalah di luar mahkamah, mereka tidak dapat menemui bukti-bukti jenayah saya. Mereka tidak dapat mereka-reka apa bukti jenayah saya. Saya ditangkap di bawah akta hasutan, saya ditangkap di bawah akta fitnah, saya ditangkap di bawah akta komunikasi dan multimedia. Dan akhirnya semua akta-akta politik ini tidak dapat menghalang kebangkitan suara generasi baru bernama Jufazli Syih Ahmad. Di situlah permulaan saya dikenali dan ditakuti oleh ahli-ahli politik Malaysia. Kemudian saya telah mendapat tawaran-tawaran politik
daripada Parti Amanah, daripada Parti Warisan Sabah, daripada Parti DAP. Saya juga mendapat tawaran politik daripada Parti PKR. Saya juga mendapat tawaran politik daripada Parti Bersatu. Sepanjang saya menjadi penganalisis politik bebas tahun 2015 hingga tahun 2020, Pak Cik Mak Cik. Akan tetapi semua tawaran-tawaran politik ini saya telah tolak kerana saya tidak mahu terikat dengan mana-mana agenda politik ataupun agenda kepentingan politik parti-parti politik di dalam kerajaan maupun pembangkang. Pada PRU 14 lalu, saya telah meramalkan Najib Razak, Zahid Hamidi, Musa Aman dan UMNO BN akan tumbang di dalam politik negara Malaysia, dan saya telah berkempen dalam PRU 14 untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN ketika itu dengan sangat-sangat terbuka dan sangat lantang. Saya bukan sahaja berkempen dalam media sosial, saya berkempen di atas lapangan yang real, Pak Cik Mak Cik, di hadapan rakyat untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN pada PRU 14 tahun 2018 yang lalu. Ketika itu saya tidak mempunyai agenda untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi ahli DUN seperti Sheikh Saddiq, seperti anak-anak muda yang lain. Kerana bagi saya adalah amat penting untuk menumbangkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN. Kerana skandal-skandal mereka merompak dalam 1MDB dan skandal-skandal merompak yang lain. Maka dalam keadaan kritikal PRU 14, saya telah berjaya menghasut lebih ramai rakyat Malaysia. Kerana di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN, bukan satu kali saya ditangkap, Pak Cik Mak Cik. Lebih kurang 5 kali, 5 round saya ditangkap di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak, dan berpuluh-puluh kes politik yang dibuka ke atas saya. Tetapi akhirnya ia hanya menambahkan populariti saya sebagai penganalisis politik bebas. Semakin ramai rakyat Malaysia mengenali saya, dan semakin ramai mahacai-mahacai parti politik di dalam UMNO yang membenci saya sehingga saat ini kerana kelantangan suara saya mengkritik kepimpinan politik Datuk Seri Najib Tun Razak yang cukup sinonim dengan skandal merompak, skandal membunuh, skandal memperbodohkan rakyat Malaysia dan merompak duit GST rakyat Malaysia ketika itu. Dan dasar dan polisi pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu memang sangat lantang dikritik oleh saya selaku penganalisis politik bebas. Dan akhirnya selepas PRU 14 tamat 5 Mei 2018 yang lalu, maka akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak tumbang juga. Dan saya ingin mengaku saya antara penyumbang utama kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN, empire kekuasaan mereka hancur dan tumbang dengan sangat-sangat mengejutkan. Ketika PRU 14 itu, Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN overconfident mereka boleh menang di Putrajaya, tetapi disebabkan ada rakyat biasa, generasi baru yang berani menghasut rakyat dan menyatakan kebenaran tentang kebobrokan kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerajaan UMNO BN ketika itu, maka akhirnya ramai rakyat Malaysia sedar, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira daripada negeri mana sekalipun, akhirnya pengundi-pengundi Malaysia secara majoriti menolak kerajaan UMNO BN dan kerajaan Najib Razak kerana kehebatan Chu Fazli Shah Ahmad menghasut rakyat Malaysia sepanjang tahun 2016 sehingga tahun 2018. Tontonan-tontonan video live saya dalam Facebook, dalam YouTube mencecah jutaan-jutaan views, Pak Cik Mak Cik, ketika era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN. Maka ini antara kunci utama kenapa saya sangat-sangat ditakuti oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN sehingga saat ini. Kerana ramai rakyat Malaysia yang menonton video-video politik panas yang mana saya menggunakan bahasa kampung, saya tidak menggunakan bahasa akademik, saya tidak terperap di dalam bilik kuliah universiti seperti penganalisis-penganalisis profesor politik yang lain di negara Malaysia maupun di luar negara. Kerana disebabkan saya menggunakan bahasa yang cukup mudah difahami oleh masyarakat, oleh rakyat Malaysia, oleh pengguna-pengguna media sosial, maka ini menyebabkan kerja-kerja saya untuk menumbangkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN sangat-sangat berhasil. Semua ramalan politik saya sepanjang PRU 14 adalah benar-benar berlaku. Dan ini antara kunci kekuatan dan kehebatan saya sebagai penganalisis politik bebas. Apabila saya meramalkan kejatuhan dan keruntuhan empire kekuasaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO BN,
akhirnya benar-benar berlaku. Dan memang saya diperhatikan oleh kuasa-kuasa besar di negara ini bagaimana Jufazli boleh mencipta tsunami politik, meletakkan satu standard yang sangat tinggi untuk menghancurkan legasi politik yang sangat-sangat berkuasa di era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak. Lihat di mana kedudukan Datuk Seri Najib Tun Razak, Pak Cik Mak Cik. Sekarang dia sudah tidak ada jawatan, tidak ada kuasa lagi. Dia terpalit dengan kes-kes jenayah rasuah dalam Mahkamah Malaysia. Dia ditangkap kerana kes 1MDB. Masih terpalit dengan kes-kes skandal pembunuhan berprofil tinggi. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak sangat popular hari ini, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak tidak boleh menafikan satu perkara, bahawa Jufazli Syih Ahmad antara punca utama kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak hilang kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Putrajaya pada PRU 14 lalu. Kedua, di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pakatan Harapan di Putrajaya juga saya telah berjaya menghasut rakyat Malaysia. Pada awalnya saya tidak ada masalah dengan pemerintahan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan Pakatan Harapan selepas PRU 14. Tetapi disebabkan pekerjaan saya sebagai pegawai bank telah diganggu semasa era pemerintahan Pakatan Harapan, semua pekerjaan dan rezeki saya kena blok, seperti di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak dan UMNO PN. Maka saya telah mula mengkritik kepimpinan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Pakatan Harapan. Ketika itu juga, selepas PRU 14, ramai rakyat Malaysia tidak tahu, saya mendapat tawaran-tawaran politik yang cukup-cukup menjijikkan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, daripada Parti Bersatu tahun 2019. Ketika itu saya membongkarkan skandal rasuah Parti PAS, RM 90 juta. Dan waktu itu saya antara satu-satunya rakyat Malaysia yang membuat laporan polis ke atas skandal rasuah Hadi Awang dan PAS. Laporan rasuah tersebut telah memulakan satu tsunami politik yang tidak pernah disangka-sangka oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Anwar Ibrahim, oleh Pakatan Harapan. Maka disebabkan saya lantang bersuara mengkritik modus operandi dan agenda politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka akhirnya saya ditangkap oleh Tun Dr. Mahathir pada 16 Mac 2019 sehingga 23 Mac 2019. Saya tidak ada rekod jenayah. Rumah saya diserbu jam 3 pagi. Tengah malam-malam buta, tidak ada waran tangkap. Ketika itu, saya ditangkap dengan sangat-sangat zalim oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir, oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan tangkapan itu tidak mengikut rule of law, tidak berperlembagaan. Saya disumbat di dalam lokap dalam keadaan separuh bogel. Saya kena torture, saya kena brainwash, saya diugut. Dan akhirnya semua kes mahkamah yang dibuka oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Pakatan Harapan, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Mat Sabu ketika itu, semua kes mahkamah itu saya menang. Di Mahkamah Magistrate Kajang Selangor, saya dan keluarga saya menang kes mahkamah menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kerajaan Pakatan Harapan, kerana tangkapan itu adalah tangkapan tidak mengikut perlembagaan, tidak mengikut undang-undang. Kemudian saya diheret di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tangkapan itu dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Mat Sabu, oleh kerajaan Pakatan Harapan. Kes itu saya menang juga. Saya juga menang kes mahkamah di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor bersama keluarga saya. Sekali lagi, hakim menetapkan bahawa tangkapan yang dilakukan oleh polis-polis politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Lim Kit Siang
dan Pakatan Harapan adalah tidak berperlembagaan. Saya menang kes tersebut pada 20 bulan 2 tahun 2020 selepas 4 hari Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tumbang di Putrajaya. Maka ramalan politik saya bahawa Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tumbang di Putrajaya bersama Anwar Ibrahim benar-benar berlaku kerana tsunami politik Fazli Shah Ahmad itu tidak dapat dihentikan. Kes-kes mahkamah saya menentang Tun Dr. Mahathir dan menentang ahli-ahli politik Pakatan Harapan ketika itu telah membawa kehancuran kepada kerajaan Pakatan Harapan. Maka saya antara pencatur kuasa politik yang ramai rakyat Malaysia tidak sedar, ada dua jenis kerajaan yang berjaya saya tumbangkan dalam sejarah politik negara Malaysia dengan sangat cepat. Saya mengambil masa 4 tahun sahaja sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menghancurkan legasi politik Datuk Seri Najib Tun Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah. Saya mengambil masa 4 tahun sahaja secara berturut-turut Pak Cik Mak Cik menghancurkan dua jenis kerajaan penyamun dan penipu di Putrajaya, iaitu Kerajaan UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Maka disebabkan perkara inilah saya ditakuti oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh mahacai-mahacai politik mereka, oleh tauke-tauke kaya mereka yang terus memerhati percaturan kuasa politik Fazli Shah Ahmad. Di era pemerintahan Pakatan Harapan, saya tidak pernah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kerana saya hanya menggunakan Anwar Ibrahim sebagai perangkap politik untuk mengelirukan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sayalah antara punca utama yang berjaya memecah belahkan kesatuan pakatan politik di dalam Kerajaan Pakatan Harapan, Warisan dan APCO di Putrajaya di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Sayalah yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir gagal menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan gagal untuk terus menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Saya jugalah yang menjadi punca utama kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia kerana saya telah berjaya menggunakan satu bom untuk membunuh ramai ahli-ahli politik bermula tahun 2019 yang lalu. Ramai yang menyangka saya dibayar oleh Tun Dr. Mahathir, ramai yang menyangka saya dibayar oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, ramai yang menyangka saya dibayar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ramai menyangka saya dibayar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, ramai yang menyangka saya dibayar oleh parti DAP, oleh parti PKR, oleh parti UMNO. Macam-macam gosip politik yang dikeluarkan oleh netizen dalam negara Malaysia, tetapi semua sangkaan dan pentafsiran ini adalah salah. Saya sebagai penganalisis politik bebas, saya adalah rakyat Malaysia, saya mempunyai kebebasan bersuara untuk mengkritik semua parti politik dan mengkritik semua ahli-ahli politik. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun saya pernah kritik Pak Cik Mak Cik Otto Arong. Video itu masih ada dalam video YouTube saya. Dan tidak ada parti politik yang terkecuali saya kritik. Semua parti politik saya kritik. Itu adalah kerja penganalisis politik bebas. Kami tidak terikat dengan mana-mana kepentingan parti politik. Tetapi jika dasar dan polisi itu baik, maka sudah tentu saya memberi political endorsement kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya ingin katakan Pak Cik Mak Cik, kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional sangat sukar untuk ditumbangkan di Putrajaya? Kerana Fazli Shah Ahmad menyokong dasar dan polisi kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Saya tidak ada masalah peribadi dan saya tidak ada dendam politik dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Saya melihat mereka adalah kerajaan yang prihatin kepada rakyat, membantu rakyat di musim coronavirus, memberi bantuan prihatin, membenarkan pengeluaran duit KWSP kepada rakyat, memberikan moratorium untuk mengurangkan beban hutang rakyat di musim coronavirus dan menyelesaikan masalah coronavirus untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Maka mana-mana kerajaan yang teruk dalam sejarah politik Malaysia memang saya akan kritik, saya hantam, saya tibai sampai tumbang, seperti kerajaan UMNO BN, seperti kerajaan Pakatan Harapan, seperti pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Di era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong, di era Kerajaan Perikatan Nasional, saya kira Tan Sri Muhyiddin Yassin is the best Prime Minister in history of Malaysia. Saya merasakan Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang terbaik jika dibandingkan dengan kerajaan UMNO BN dan kerajaan Pakatan Harapan.
beberapa tahun yang lalu Pak Cik Mak Cik. Walaupun Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mempunyai apa-apa manifesto, mereka tidak menipu seperti Pakatan Harapan dan UMNO BN. Mereka tidak merompak duit rakyat seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Lim Kit Siah, seperti Lim Guan Eng, seperti Mat Sabu, seperti Pakatan Harapan. It is the facts. Sebab itu kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional saya sentiasa sokong dan support daripada belakang. Kerana ini adalah real politik Pak Cik Mak Cik, sentimen politik majoriti rakyat Malaysia. Kami rakyat tidak mempunyai masalah dengan kepimpinan politik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, kerana mereka berjaya mendengar suara rakyat dan membantu rakyat di musim coronavirus. Sebagai kesimpulan Pak Cik Mak Cik, saya Encik Fazli Syed Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin menegaskan, saya bukan ahli parti DAP, saya bukan ahli parti UMNO, saya bukan ahli parti Bersatu, saya bukan ahli parti PKR, saya bukan ahli parti Amanah, saya bukan ahli parti Warisan Sabah. Saya adalah rakyat Malaysia yang celik politik, mengamalkan kebebasan bersuara seperti termaktub dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk mengkritik siapa sahaja, Perdana Menteri maupun kerajaan maupun ketua pembangkang maupun parti pembangkang yang membangkang secara bangang dalam politik negara Malaysia. Maka Pak Cik Mak Cik, saya tidak mempunyai agenda politik untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Saya tidak mempunyai agenda politik untuk menjadi YB ahli parlimen pada masa hadapan. Saya juga tidak mempunyai agenda politik untuk menjadi YB ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah pada masa hadapan. Saya tidak berminat menjadi ahli politik. Saya tidak berminat untuk menjadi pemimpin. Saya tidak berminat untuk menjadi Perdana Menteri walaupun saya ditawarkan sehingga saat ini. Kerana bagi saya lebih suka untuk menjadi penganalisis politik bebas, menjadi pengkritik bebas, menjadi suara penyemak dan pengimbang untuk rakyat Malaysia semakin pandai dan cerdik politik Pak Cik Mak Cik. Saya kira saya tidak mempunyai kegilaan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi atau Sheikh Sadiq untuk saya jadi gila seperti mereka menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Tanpa perlu menjadi Perdana Menteri, tanpa perlu menjadi ahli parlimen, tanpa perlu menjadi ahli parti politik, tanpa perlu menjadi YB Pak Cik Mak Cik, saya tetap menjadi penganalisis politik bebas yang berjaya menumbangkan apa sahaja jenis kerajaan penyamun dan kerajaan penipu di Putrajaya. Walaupun saya tidak menjadi Perdana Menteri, walaupun saya tidak menjadi Menteri, walaupun saya tidak menjadi YB, saya tetap menjadi penganalisis politik bebas yang ditakuti oleh semua ahli-ahli politik veteran, pencatur kuasa yang takut hancur dan tumbang kerana kelantangan suara Encik Fazli Syed Ahmad sebagai rakyat Malaysia. Saya setia kepada Raja dan Negara Malaysia Pak Cik Mak Cik. Saya tidak dibayar oleh mana-mana pihak. Semua sumber keuangan saya ditaja 100% oleh rakyat Malaysia, bukan ditaja oleh parti politik, bukan ditaja oleh kuasa-kuasa besar di dalam negara ini. Saya memang membuat gerakan rakyat untuk kita memberi pengajaran kepada ahli-ahli politik, kepada mana-mana Perdana Menteri, kepada mana-mana kerajaan yang merendah-rendahkan suara keramat rakyat. Saya adalah generasi baru bukti kepada kejayaan suara keramat rakyat, yang mana apa sahaja jenis kerajaan yang saya kritik, siapa sahaja ahli-ahli politik yang saya hantam dalam politik negara Malaysia, semua mereka pasti tumbang, cepat atau lambat, memang confirm tumbang Pak Cik Mak Cik. Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya tidak pernah kritik, sebab itu dia tidak tumbang. Kerajaan Perikatan Nasional, saya tidak pernah hantam. Sebab itu kenapa Kerajaan Perikatan Nasional semakin berkuasa di Putrajaya. Persepsi politik, sentimen politik dan fakta politik ini tidak boleh dinafikan oleh mahacai-mahacai parti UMNO, parti Pakatan Harapan Pak Cik Mak Cik. Hakikatnya, apa-apa pun yang saya suarakan, ia adalah atas kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Saya mengkritik Datuk Seri Najib Tun Razak, saya mengkritik Rosmah Mansor, saya mengkritik Datuk Seri Zahid Hamidi, saya mengkritik Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mengkritik Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah, semua ahli-ahli politik yang sangat berkuasa ini, yang bilion A penyamun ini Pak Cik Mak Cik.
Semuanya saya kritik dan saya hantam berdasarkan fakta dan kebenaran sebagai graduate master dalam bidang sains politik, dan legasi politik mereka hancur dan mereka semua sedang menggali lubang kubur kerana kehebatan suara keramat Jufazli Syih Ahmad. Sebab itu, sehingga saat ini saya ingin berlaku jujur kepada rakyat Malaysia. Kuasa-kuasa besar dalam negara Malaysia terus memerhati kehebatan Jufazli Syih Ahmad dalam percaturan kuasa politik ini. Kerana apa yang saya catur semua menjadi paling terkini. Saya mengkritik dan menghentam Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan Kerajaan Warisan Sabah, salah satu kerajaan dan salah satu pemimpin yang paling berkuasa di Sabah, yang sangat sukar untuk dihancurkan dan tumbangkan, tetapi boleh hancur di tangan Jufazli Syih Ahmad. Kata orang, oh, sangat mustahil Jufazli Syih Ahmad boleh menumbangkan Shafie Apdal, boleh menumbangkan Datuk Seri Najib Tun Razak, boleh menumbangkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya membuktikan sebaliknya, pakcik-makcik. Semua billion-billion penyamun itu hancur di dalam mulut Jufazli Syih Ahmad. Anda sokong ataupun tidak, anda suka saya ataupun tidak, itu bukan matlamat utama saya sebagai penganalisis politik bebas. Saya hanya mahu menyelamatkan negara Malaysia, saya hanya mahu menyelamatkan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, daripada diperbodohkan oleh semua parti politik, oleh semua ahli politik penyamun dan penipu dalam sistem politik negara Malaysia itu. Pakcik-makcik, secara tuntasnya, sedarlah, kita rakyat mempunyai kuasa yang sangat besar dalam percaturan kuasa politik dunia. Kitalah yang menentukan nasib dan masa depan ahli-ahli politik penyamun di dalam kerajaan maupun pembangkang. Kita akan terus bersuara secara lantang dengan sangat berani, walaupun kita dipenjarakan, walaupun kita ditangkap banyak kali. Saya ni pakcik-makcik 100 kali ditangkap oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Shafie Apdal, oleh Anwar Ibrahim, oleh Zaid Hamidi, oleh Musa Aman, oleh Lim Kit Siang, oleh Mat Sabu, oleh Dr. Wan Azizah, oleh Pakatan Harapan, oleh UMNO, BN, pakcik-makcik. 100 kali saya kena tangkap. Tetapi selepas mereka menangkap saya, kerajaan mereka semua tumbang dan hancur di Putrajaya. Itulah kehebatan Jufazli Syih Ahmad. Kenapa saya sangat ditakuti dan digeruni oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Mahachai Toto, Parti UMNO dan Parti Pakatan Harapan. Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, disebabkan kamu semua underestimate kehebatan Jufazli Syih Ahmad dan rakyat Malaysia dalam percaturan kuasa politik Malaysia ini sejak tahun 2016 sehingga tahun 2020, maka ketahuilah, kamu semua sedang menggali lubang kubur sendiri kerana kebodohan kamu menangkap Jufazli Syih Ahmad secara diktator sejak tahun 2016 sehingga tahun 2019. Terus hidup suara keramat rakyat Malaysia, pakcik-makcik Oto Aro. Teruskan berani bersuara untuk menyelamatkan negara Malaysia daripada dirompak dan digadaikan kedaulatan negara Malaysia kepada kuasa-kuasa besar asing di luar negara. Checkmate and game over Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang masuk perangkap kehebatan percaturan kuasa politik Jufazli Syih Ahmad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.